Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw syahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma ya jabbaras samawati wal ard isrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a ya fatiras samawati wal ard. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala. Masih lagi kita duduk di dalam nikmat, rahmat, kurnia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada petang yang mulia ini, marilah sama-sama kita sambung pula pengajian kita tentang masalah ilmu mustalahil hadis. Sebagai kebiasaanlah kita itu halihnya masa sebagaimana kita telah khabar kemarin, maka insya-Allah kita nak meneruskan ruangan pengajian kita dengan kehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab ni adalah satu kitab yang sebagai kitab soalan dan jawapan. Ini menarik kepada pelajar-pelajar, orang yang hendak mengaji, jadi wasa tarik hati, mari dengan soal, kemudian wakrinya jawapan. Itu adalah perkara yang jadi kemudahan bagi kita, sebagaimana Tuhan kita itu nak kurniakan kepada kita. Jadi soalan yang seterusnya yang kita tengok dah kemarin itu, iaitu soalan yang ke-52 dan soalan yang ke-53 serta jawapan. Yakni soalan yang ke-54 ni pun dia ada kaitan yang rapat lah dengan soalan yang ke-53.
Kerana kita nak tahu kata apakah hadis maudhu', hadis palsu, hadis yang bukan hadis pada hakikatnya, supaya nak menjagakan diri kita daripada hadis-hadis yang palsu itu, supaya nakwi kita itu selamat daripada hawa nafsu yang Allah Subhanahu wa taala tegah, ya Allah Subhanahu wa taala tak mau. Kerana hadis palsu ni ia nak menggalakkan hawa nafsu kita, benda yang tak mau, tak kena di dalam syarak. Tu sama ada masalah ibadat, masalah iman, masalah budi pekerti, masalah cara muamalah dan sebagainya. Maka hadis-hadis ni Allah Subhanahu wa taala tak mau. Sebab itulah dia bangkitkan daripada kalangan warasatul anbiya untuk mari nak royakkan kepada kita. Kata hadis-hadis umpama tu dia kita kena jaga. Bagaimanakah kita nak jaga? InsyaAllah soalan yang ke-54 ni lah yang kita sebagai orang Islam itu kena ambil berat dan ambil penting dengannya. Supaya nakwi kita itu lepas diri daripada bala petaka ni. Kenapa? Kerana hadis maudhu' ni jadi buku dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi buku dengan Nabi. Kita duk berasa kata dia itu hadis habis hawa dah. Akan tetapi dia jadi buku dengan Nabi. Sebab Nabi marah sekali orang dusta di atas dia. Sebab tu kita itu janganlah buat mudah dalam masalah ni. Kerana kita buat mudah itulah kita nak jadi juluh. Apabila kita juluh, kita tak akan bangun lah. Sebab apa? Ada beberapa sebab yang kita sendirilah boleh tahu, kita sendirilah yang boleh rasa. Itu dia. Maka hadis maudhu' ni ya ada alamat-alamat dia. Ada alamat-alamat dia yang dia itu menunjuk kata hadis tu hadis maudhu'. Sebab tu kita tak boleh tinggal para ulama ni. Ulama-ulama yang nak tolong tunjuk kepada kita kata hadis ni hadis maudhu', hadis palsu, hadis yang tak benar, hadis yang kita sebagai orang Islam kena menjauhkan diri daripadanya. Jangan kita buat mudah lah. Jangan kita buat cuai, jangan kita buat halabala lah, pasal orang tua kata. Tu. Jadi soalan yang ke-54 tu ia katakan masyawahidul lati tushiru ila annal khabara maudhu'. Apakah syawahid? Syawahid di sini katanya tok guru kita iaitu tandaan-tandaan. Tu alamat-alamat, peceme-peceme yang menunjuk, yang nak tunjuk, yang nak khabar, yang nak royak kepada bahawasanya khabar, mana hadis lah. Khabar di situ mana hadis. Hadis dia, hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maudhu'un, hadis palsu. Apa boleh kata hadis palsu? Kerana Nabi tak ada kata, Nabi tak ada royak, Nabi tak ada khabar, Nabi tak ada Nabi itu tak ada aku. Cuma orang itu sandarkan perkataan, perbuatan aku itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila jadi gitu, Rasulullah tu telah wafat gidah. Maka belakang daripada Rasulullah ni ia ada warasatul anbiya. Orang panggil ulama ir-rabbani, ulama il-millah. Ulama yang nak jaga agama. Bukan ulama il-ummah. Ulama il-ummah ni mana ulama yang turut ikut orang nak. Adapun ulama millah ni yang nak orang tu ikut turut agama. Di antara dua jenis ni sama-sama ada ilmu belaka, akan tetapi bezanya seumpama langit dengan bumi.
Tak sama. Tak sama sekali. Maka kita nak tupai ulama millah ni, ulama rabbani ni, hak nak suruh manusia tu turut Tuhan, turut Rasul ni, dia nak mari tolong royak kepada kita, kata maudhu' hadis maudhu' ni kita nak celah mana. Tiap-tiap benda tu dia kena ada alamat dia lah. Supaya zaman kita ni orang nak pilih buah-buah nak jual ni, dia kena ada cara dia juga. Musim kita ni musim buah sekarang kan. Mana dia kena ada cara nak pilih. Hak mana masuk, hak mana tak masuk, hak mana patah dahar, tak patah dahar dan sebagainya. Tu makna kata ilmu lah pulaknya. Tu. Maka mari tengok alamat yang kita nak buat nak uji kita itu jaga. Kata ni bukan hadis ni nah. Walaupun orang nak kata qala Rasulullah, ataupun nak orang kata fa'ala Rasulullah, Nabi buat, ataupun iqra Nabi, aku Nabi dan sebagainya. Maka itu bukanlah. Ni ada alamat dia. Hak ulama kita duk royak kepada kita. Supaya nak uji kita beringat. Ya bimbang. Sebab tu Tuhan tu bangkit ulama ni, ulama millah tadi itu untuk buat kerja ganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia duk jadi apa nama, ada setiap zaman, setiap tempat, setiap masa, setiap generasi ni ulama millah ni. Tu dia nampak tak ulama millah. Ya kerja tadi itu la yakhafuna laumata laim. Tak ada takut kepada cicak kata maki hamun, mengejek ke apa, ya tak kira. Kerana apa? Kerana hak tu panggil kakah dia. Kakah dia makna kata cuba dia, ya tahu. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tak datang rasul mari ke atas muka bumi ni, malaikat ada orang yang duk mengejek, duk mengajuk, maka setiap masa dia kena ada hak bakar tu. Bakar tu. Nampak tu tak? Sebab tu ulama millah ni dia tak ada duk kira mana. Tak ada kira kepada orang-orang lagu tu. Sebab mereka itu tidak boleh nak memberikan mudarat ataupun manfaat bagi kita. La yughni anka syai'an. Mana kata kita ni tak ada bergurih pun tak. Sebab tu ulama millah dia jalan di atas jalan ni hak molek. Jawabnya ala dhalika syawahidun minha. Di atas dimakian itu, dimakian kata tandaan hadis-hadis maudhu' tu ada beberapa tanda yang aku nak sebut setengah daripadanya ya. Bukan semua. Dia nak sebut 5 perkara sini. Syekh Mustafa ni wari 5 perkara dia nak sebut. Tu 5. Tak podah lah kalau kita ada modal 5. 50,000 lah kalau kita kata. Tu 5 ni makna kata 50,000. So tu 10,000. 1 tu 10,000. 2 20,000. 3 30,000. 4 40,000. 5 50,000. Orang ada otak menega pandai dah lah. Nak pusing 50,000 sebagai kepala modal ke tak podah. Nampak tu tak? Madad dah lah. Kita ada 5 ni untuk alat kita nak suluh tengok atas hadis tu hadis maudhu' ke bukan maudhu'. Cukup dah lah. Hak lain tu tambah di atas ni. Tu. Baik. Jadi yang pertama sekali, ayah kata yang pertama sekali, hak 10,000 awal. Lagu mana? Iqraru wadi'ihi bil wad'i. Iaitu mengaku orang yang dusta, buat hadis dusta. Orang buat hadis dusta tu mengaku bi wad'i, dengan kata ya wa hadis plesu sungguh. Yang ngaku sendiri. Awak pun boleh mengaku kerana ulama millah ni pergi pegang dia boleh. Pegang lagu mana? Pegang dengan alasan lah. Pegang dengan alasan. Murayat atas ni hadis Nabi. Ya, dia kata. Kamar dia ulama millah ni, ulama hadis lah maksudnya. Dia periksa tengok. Murayat ni ambil dana. Mung tu daripada guru dengan siapa. Talian mana. Kok mana. Dia periksa satu per satu. Rapat berdinding.
Apabila rapat berdina ni pastilah kena mengaku kata dia tu buat hadis palsu mari. Buat hadis palsu mari. Yang ngaku. Hak ni hak besar sekali. Hak molek sekali iaitu orang hak buat hadis maudhu' tu yang mengaku kata dia buat hadis maudhu' sungguh. Hak ni. Nampak tu tak? Pas kita ni nak tahu, kita kena tupai pula ulama pula sekali lagi. Ni orang panggil jual dengan cara jumlah. Jual dengan cara pesing kata tak peraih lagi. Harga lain. Hak lepas pada peraih dah ni harga lain. Supaya ni kita dengar daripada ulama royak. Lepas tu kita nak faham pula, kena tupai ulama pakte pula. Hak balik bahasa kepada kita tu. Ya jadi kena duk tupai ulama tu makna kata tak boleh putus lah kita dengan dia tu. Awak apa begitu lalu kerana ia ni buat kerja ganti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kena ahli lah. Nampak tu tak? Kena ahli, jangan sekadar kata ada pakaian, ada rupa, tak. Ia kena adanya gaya dia. Ada ilmu pengetahuan tentang ini masalah. Jangan duk tengok pada rupa saja, jangan gaduh. Terkadang pakai baju molek, pakai pakaian yang molek, duit tak boleh kelipar pun ada. Tak itu kan? Dalam masalah hadis ni pun serupa. Nah, masalah hadis Nabi ni pun sama lah. Mana kata nampak comel luar, nampak tengok pada zahir dia tu orang yang kita bahasa kata harap hati lah, tapi dia tak ada ilmu pengetahuan tentang ini masalah. Mana tahu kita tengok dia ni ada kedak khibrah, perasuk pakan dia. Nampak tu tak? Ada kedak cara dia tu duk bercara tentang hadis Nabi dalam hidup dia. Kalau tak ada jangan kacau. Sebab ia bukan ahli. Boleh jadi ia ada kebolehan kuat lain, hak tu syukurlah, tapi kita duk kecek ahli. Kena pakai ahli, orang yang ada kebolehan sungguh. Jangan duk gaduh tu jangan kita buat ukur belaka sebab learning ni kalau sakit telinga kena pergi ikut doktor sakut paut dengan telinga. Kalau sakit mata kena pergi kau balik mata. Kalau sakit hak pesing orat pula. Ia tak sama. Orang ngaji pun serupa. Nampak sebab tu ia kena ahli dia. Bukan mana kata abang telinga ke doktor sakut paut dengan telinga hak lain pun boleh belaka. Dah. Bukan lagu tu. Sekarang bukan lagu tu. Faham mula nah. Kena faham semula. Masalah agama pun serupa lah. Tu dia. Ia kena ada ahli dia. Sebagaimana ia kata iqraru wadi'ihi bil wad' kama aqarra Nuh bin Abi Maryam wal mulaqab bi Nuhil Jami'. Sebagaimana mengaku oleh Nuh ibnu Abi Maryam yang digelarkan dengan Nuh al-Jami'. Nuh ibnu Abi Maryam ni dia salah seorang daripada orang duk sakut main dengan hadis ni lah juga. Tetapi jadi dia tu kelajak dalam masalah nak menggemarkan orang tu supaya baca Quran. Niat dia tu. Mana kata dia ni orang rupa orang agama lah kecek mudah-mudah. Bukan orang pasal dia sepak debu, bukan. Nah, orang duk dengan pakaian yang molek, rupa aling ulama. Nampak tu tak? Suka kepada masjid, suka kepada mengaji, mengajar, haduk gitu. Akan tetapi dengan sebab dia itu jadi kelajak dalam arti kata nak tariknya orang tu supaya bacanya Quran. Lagu mana? Dia letakkan beberapa hadis yang nak menggemarkan orang baca Quran. Tu sebagaimana ni kata annahu wada'a ala ibn Abbas ahadits fi fadailil Quran suratan surah. Dia itu letak di sini merengkakan hadis palsu dan sandar kepada Abdullah bin Abbas akan hadis-hadis
tentang kelebihan baca Quran surah ke surah. Surah dalam Quran tu ada 114 surah semua. Maka Nuh ibn Abi Maryam ni dia nak buat lagu mana? Nak buat orang tu berasa nak baca Quran, nak mendekati Quran. Niat dia molek tak tu? Niat dia molek. Sebab itulah Abdullah ibn Mas'ud dia kata bukanlah tiap-tiap niat molek tu dia nak menghasilkan apa nama benda yang molek. Tak. Terkadang kita niat molek berasa nak sedekah ke orang, berasa nak tolong orang, tapi kita pergi curi barang hak orang. Ataupun kita pergi rapah perkara hak orang. Ataupun sebagainya. Itu adalah tujuan molek, tetapi matlamat tadi itu hak nak bawa tu, apa nama niat tadi tu kepada tujuan ya tak sampai. Hani supaya nak orang baca Quran, nak orang mendekati Quran, tetapi geletaknya hadis pelesu sana kepada Abdullah bin Abbas. Sebab apa sana kepada Abdullah bin Abbas? Karena Nabi SAW berdoa kepada Abdullah bin Abbas ni tentang masalah tafsir Quran. Nah, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Mengajar akan ilmu tafsir. Ta'wil di situ makna tafsir. Bukan takwil ahli bidah, bukan. Takwil ahli bidah mana kata ya royak, kata zahir Quran, apa hak tu royak ni kufur dan sesat, dia kena takwil, hak tu bukan. Hak tu bukan takwil yang Nabi berdoa kepada Abdullah bin Abbas, itu suku. Nampak tu dah? Itu masalah satu lagi lah, kita kena royak banyak kali dah, tapi nak royak pula kata itu bukan tujuan, itu bukan maksud, itu bukan makna. Tu dah? Tu. Maka dia kena sandarkan kepada Abdullah bin Abbas. Sandar apa? Sandar kerana nak orang tu berasa kata jelira. Melalui Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni turjumanil Quran. Tokoh alim ulama hak main dengan Quran, ambil ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gemalah orang. Jadi gemalah orang, jadi kenalah orang, jadi sedaklah orang pasal dia dah orang hak tak mempunyai ilmu ni banyak daripada orang hak mempunyai ilmu. Sebab itulah banyak ni dia bukannya timengi. Kenapa tak? Dia bukan timbangan dalam agama kita. Timbangan iaitu ilmu pengetahuan yang benar. Hak terpakainya orang ada ilmu. Bukan orang hak tak ada ilmu. Orang tak ada ilmu ni mana banyak dengan orang ada ilmu. Dengan syahadah semua ulama kata banyak orang hak tak ada ilmu di atas orang ada ilmu. Sebab itulah apabila orang yang alim seumpama Nuh ibn Abi Maryam ni tidak ada amanah dalam masalah nak mengsebarnya agama tentang nak tarik hati orang, bacanya Quran, ambil penting dengan Quran, mendekati Quran, tapi dia meletakkan hadis-hadis pelesu di atas di dalam agama kita, sandar kepada Abdullah bin Abbas, sandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah benda yang tak benar. Itu benda adalah salah. Kita nak buat benda baik, jangan kita itu langgar. Langgar apa? Langgarkan undang-undang dalam agama kita. Payah tak tahu ke Nuh ibn Abi Maryam? Tahu, akan tetapi dengan sebab telajak dalam masalah nak mengsebarkan agama melampau sampai kena buat hadis pelesu. Tu piyah dok kata lagu ni, iaitu semua ulama hak menterjemahkan Nuh ibn Abi Maryam. Nah, salah seorang daripadanya Imam Az-Zahabi dan lain-lain lagi lah daripada tokoh-tokoh ulama. Az-Zahabi ni sebut dalam kitab Mizan al-I'tidal fi Naqdir Rijal, sebut dalam kitab ni. Pada rakam terjemah tu 8,932. Dia kata gano? Dia kata Nuh ibni Abi Maryam tu anak Yazid, anak Abdullah Abu Ismah Al-Marwazi. Digelarkan dengan Abu Ismah Al-Marwazi. Orang alim. Bukan orang biasa. Orang yang hebat. Alimun. Nah, orang alim di negeri
Marwaz. Nah, dan digelarkan dia dengan Nuhul Jami'. Apa digelarkan dengan Nuhul Jami'? Jami' ni mana beripung. Katanya alim ulama, yakni beripung di diri dia tu berlaku perkara malaikat benar-benar. Ni kita tak say. Beripung belaka di diri dia, benar semua ada belaka di diri dia, illal haq, malaikat benar-benar. Ni berat. Hak ulama duk kata mari, kata Nuhul Jami'. Apa makna Nuhul Jami'? Hipung semua di diri dia, malaikat benar-benar hak tak ada. Anak murid dia mengaji fiqh dengan Abi Hanifah. Nah, mengaji fiqh dengan Abi Hanifah. Mengaji hadis dengan Hajjaj ibni dengan Hajjaj. Dan mengaji tafsir dengan Muqatil dan Kalbi. Dan mengaji tentang masalah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ibni Abi Ishaq. Abi Ishaq Abi Ishaq sahibul maghazi, ahli sejarah dalam Islam. Tok Guru hak sedap saja, bukan orang biasa. Akan tetapi berjalan ni dia pergi balik kata nak galakkan orang. Siapakan nak galakkan orang, siapakan buat hadis-hadis palsu mari dalam agama kita, maka ulama tolak. Ulama tolak. Sebab ulama zaman tu zaman dia ada ni, orang panggil zaman yang banyak daripada kalangan ulama-ulama millah. Ulama yang nak jaga agama. Kalaulah banyaknya zaman Nuh ibni Abi Maryam ni ulama ummah, nescaya orang tak celah dia. Sebab apa tak celahkan dia? Kerana dia nak orang tu baca Quran. Pasalah gapo kalau ulama hak pasal tu lah. Dah. Bukanlah tu. Kita biasanya kata jangan duk lock anak cucu kita sedap mulut makan sampai ke gemuk kembung penuh dengan penyakit. Kadang-kadang kita kena tegah juga. Jangan makan gini, kena ada tegah lagi mari. Supaya orang perak anak dengan tidak ada marah, suruh, tarbiyah betul. Ya tak sama tu baik. Tak serupa dengan hak anak kena tarbiyah, kena betul, kena gapo, ya tak serupa. Ulama hak millah ni tak boleh buat lagu ni, dia kata punah agama. Nabi kata man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tak boleh buat lagu ni, tak boleh. Nak baca Quran sungguh gemar dalam macam, tapi ambil hak sungguh mari. Supaya kita nak royak atas duit banyak, tapi duit hak palsu saja. Boleh nak beli tak? Tak bolehnya igat diraja supaya tu. Nampak tu dah, orang tu duit banyak, penuh baik, penuh kocek, tapi duit palsu saja. Apa beda? Ni masalah supa. Nak gemakan orang baca Quran tapi buat hadis-hadis yang palsu mari. Ni salah. Nampak tu dah. Mati dia pada tahun 173 Hijriah ni, Nuh ibn Abi Maryam ni. Nah, dia buat beberapa hadis lah tentang masalah tentang masalah baca Quran. Sampai ke dia buat hadis kama dia sandarkan kepada Sayyidina Umar. Dia kata siapa dia baca Quran, lepas tu dia pandai i'rab pula. Nah, i'rab pula. Gapo nama? Tiap-tiap ayat yang dia baca itu nescaya tiap-tiap huruf yang dia baca serta i'rab itu akan dapat 40 kebaikan. Tu. Nak gemar ya buat hadis umpama-umpama tu. Siapa dia baca Quran akan tetapi tak kuasa nak i'rab, tak kuasa nak menjelaskan baris gitu baris gini, nescaya dapat 10 pahala. Tu perkara-perkara yang ulama kita duk royak mari kepada kita. Maka hak mula-mula sekali iaitu gapo? Iaitu orang hak buat hadis palsu tadi mengaku kata dia buat hadis palsu sungguh. Mana tahu main lagu mana? Kena tupai orang mengaji lah pula. Alim ulama kita hak royak mari dalam kitab-kitab maudu'at, kitab-kitab hadis palsu tentang ini masalah. Tentang ini masalah.
Tu nak kita faham jadi molek. Nah. Kemudian yang kedua. Habis dah 10,000 awal, ni 10,000 hak yang kedua pula. Modal kita. Nak tahu kata hadis tadi itu pelesu ke tak pelesu. Sebab tu orang ngaji ni, orang yang nak cari habuai dalam agama ni, dia takut. Arash dia tu akan jadi tergonjek, takut. Kenapa? Kerana apabila orang yang duduk di atas bantasan yang mengaji tidak kiri dan kanan nak kepada ilmu pengetahuan dan nak mengajaknya manusia kepada jalan ni yang sebenar, tidak ada habuan ni, manusia kita apabila mengaji belajar, ya kau jadi, ya kau tahu, ya kau pergi ke depan, ya kau nampak, ya kau jelas, kau cerah. Sebab itulah mari kita pakat dengar ilmu pengetahuan dengan alasan. Bukan kita dengar untuk kata sedap hati kita. Nah, kita dengar kerana orang tu kita kenal dengan dia. Dah, bukan lagu tu. Kenal tak kenal itu suku kira. Tapi kita dengar ilmu dengan ilmu. Kenapa? Alasan. Satu ke satu. Terutama orang hak mengaji belajar tu juga. Nah, hak tu hak penting sekali. Yang kedua, ma yanzilu manzilatal iqrar. Yakni perkara yang menepati akuan. Hak supaya mengaku juga. Tadi mengaku betul-betul daripada orang hak buat hadis pelesu tu. Seperti Nuh ibn Abi Maryam. Hak ni menepati. Menepati lagu mana? Yakni orang yang boleh duduk kerja situ supaya tuai sadah. Tu makna menepati. Supaya kita kata khatib tak ada hari Jumaat. Tok bila ni naik baca boleh tepat tok khatib baca khutbah tu. Makna kata dia buat kerja menepati. Ya tu kerja lain, bila tu kerja lain. Nampak tak? Tapi dia kuasa. Tu makna menepati. Nak kita faham kata gapo mana menepati. Supaya kita lah kita kata barang yang menepati makan ni kita. Kita tak makan nasi pagi tu, kita makan pulut, menepati. Tu. Tu dah kenyang dah kita makan pulut dah tadi. Tak apa, menepati dah. Walaupun asah kita tu nasi, tu nak kita faham kata gapo mana menepati. Lagu mana? Ka ayu haditha an syaikhin bihadithin. So umpama lagu mana? Dia itu meroyakkan hadis daripada seorang guru. Syaikhin ni mana guru lah. Tok guru. Mau kita panggil ustaz ke, panggil baba ke, panggil apa nama baba ke, itu makna kata syaikh. Nampak tu tak? Tu makna ibu kita reti. Ibu kita faham. Istilah orang hak apa nama luar-luar negara, orang apabila mengajar agama dinamakan syaikhin. Nampak tu tak? Ni tak ada jadi kepelak ke apa-apa orang yang boleh terima perkara-perkara yang seumpama ini. Dengan hadis, dengan satu hadis. La yu'rafu illa indahu. Tidak diketahui kan. Tidak ditahu. Orang royak hadis tu illa indahu, malaikat daripada jalannya dia. Orang lain tak pernah katalah tu. Di kalangan orang mengaji, alim ulama jugalah tak ada dia katalah tu. Mari daripada jalannya dia. Mari daripada jalannya dia. Nampak tu tak? Rupa tu. Orang tak ada dia kecek lagu tu. Ya, kecek lagu tu. Tu jadi gitu. Thumma yas'alu an maulidihi. Kemudian orang yang cidik pandai ni dia tanya, itu tuan syekh ni beranak bila? Tuan guru ni beranak bila? Gitu. Nampak tu?
Kita nak tahu, nak sakak dah tu, tanya atau beranak bila pun kita kena pandai tanya juga supaya orang liar ni tak serius boleh lari. Tu dia kata mengaji di Mekah ni amal duk Mekah ni 50 tahun. Kita kata 50 tahun ni lama. Ayah beranak bila? Tu ayah beranak bila? Ayah pergi ke Mekah bila? Ayah klik Mekah bila? Kita ukur. Tu. Gini dah. Ya rakyat hadis daripada seorang tok guru, orang lain tak ada pihak rakyat. Hadis seumpama tu. Lalu ulama je pergi tanya, beranak bila tok guru? Tuan beranak bila? Fayazkur, maka ya apa rakyat? Cara ya apa rakyat? Fayazkur tarikhan muayyanan. Maka dia apa sebut dah tarikh beranak dia yang tertentu. Ambo ni tak ingat kata beranak bila. Ambo ni pun tak tahu kata beranak bila. Ambo pun tak tahu kata beranak di mana. Aceh tu alamat dia tu. Kata bukan dia. Nampak tu dah? Hanya bukan dia lagu tu. Sekurang-kurangnya kena tahu lah. Moga kata ya ni orang alim ulama boleh rakyat hadis zaman Nabi, zaman sahabat pas tiba-tiba beranak di mana, beranak bila, daripada keluarga mana, tak ingat. Tak boleh nak jadi. Dia tahu benda jauh, benda dekat dia ni tak tahu ni, benda tak boleh nak jadi. Ni benda yang tepat hak ulama hadis nak mengajar kepada kita. Kata cara kita nak ambil hadis ni kena gini nah, kena detail sikit nah, kena halusi sikit nah, kena beringat jaga sikit nah. Jangan buat mudah, tak boleh. Thumma yatabayyana min muqaranati tarikhi wiladati rawi bi tarikhi wafati syekh al-marwi anhu. Kemudian buat kenyataan daripada ukur, kena apa nama, kena ukur tarikh beranak seorang hadis itu dengan tarikh matinya tok guru yang dia ambil hadis daripadanya. Sini sebab itulah ilmu ulama, ilmu hadis ni ilmu mustalah ni orang putih dia ambil wak pakar. Kemajuan dalam Islam kita ni dulu daripada kemajuan orang hak barat. Cara nak periksanya tarikh, cara nak periksanya hadis Nabi dia tu detail sangat, laik sangat. Nak dusta walaupun satu kalimah pun tak boleh. Hak tu dinamakan dalam ilmu mustalahil hadis sebagai hadisul mudraj. Perkataan yang bukan perkataan Nabi masuk dalam hadis Nabi. Boleh pegang juga ulama. Kata ni bukan hadis Nabi, bukan Nabi kecek ni. Hak lain ni rawi kata ni. Gitu lalu. Bila semenjak daripada orang barat ni tak kenal lagi apa nama ilmu pengetahuan. Dia jadi gapo tak tahu demo tu. Ni dia ambil daripada ilmu orang kita gigi pakar. Pak kita orang Islam ni tak nak tahu ilmu ni, nampak kata nampak kata tak ada harga lah diri kita tu. Islam mari nak akaknya kita tahu kata cara kita nak ambil hadis, dengar hadis walaupun daripada siapa pun, cara ialah mana. Tiba-tiba kita buat belakang, buat paling. Orang barat tak beriman nak ilmu ni daripada orang Islam. Pak kita orang Islam dah. Ya Allah. Nampak tak? Tu. Ya pelaga tengok. Muqaranah mana pelaga tengok. Ni tok guru hak ya royak. Beranak ni. Mati banyak ni. Dia beranak tahun ni. Bulan ni. Tok guru dia hak dia kata yang ambil hadis tu beranak masa ni, tahun ni, mati tahun ni, hari ni, bulan ni. Tengok. Tu nyata situ tepat kena nyata. Lepas tu kemudian an-rawi apa nama, thumma tabayyana min muqaranati tarikhi wiladati rawi bi tarikhi wafati syekh al-marwi anhu anna rawi wulida ba'da wafati syekh.
Nyata kata orang hak dakwa kata jadi anak murid tok guru tertentu tu beranak lepas daripada kewafatan syekh yang dia mengaku kata tok guru dia. Ni. Faham tu tak? Supaya kita kembali klik sana ni, royak kata hamba ni mengaji di Mekah ni setengah korong. 50 tahun. Orang pun tanya, tok guru beranak bila? Pergi Mekah bila pak cik? Pak cik klik bila? Duk tahun mana? Tiba-tiba ukur-ukur tengok umur dia tak sampai kali. Tu dia. Pergi Mekah umur 25 tahun dah. Lepas tu klik Mekah umur 55 tahun. Pas mana kata duk Mekah 50 tahun? Ni. Tepat dia. Tu makna kata orang apabila masuknya ilmu hadis dalam otak ni hak ning lah Imam Syafi'i kata ka'annani ra'aitu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah kata aku tengok orang yang cidik, orang yang hebat, orang yang mulia seumpama sahabat-sahabat Nabi hak boleh buka negeri. Puak ashabil hadis. Imam Syafi'i mengajar selepas subuh hingga waktu zuhur. Marilah puak ashabil hadis mana ngaji hadis dengan dia tengok, dia kata puak ni seumpama sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Detail sangat dia nak terima gapo-gapo. Ni kita ikut masuk lah telinga kita, cahaya belaka. Hak ni bukan dah. Bukan. Baik. Itu rupa nak we kita nampak. Dakwa kata hamba ngaji dengan tok guru ni. Mu beranak bila? Mu beranak tahun ni. Tok guru tu mati bila? Tok guru tu mati gila lama dah. Mu baru nak beranak pakut mana mu rakyat kata mu boleh ngaji. Pak nak tipu lagi. Hamba mengaji mimpi dalam mimpi. Teruk tu bukan. Nah, mimpi ni bukanlah. Hamba dia mati sungguh tapi tiap-tiap malam Jumaat dia main ngaji hamba. Bukan. Tu bukan tu. Nampak tu tak? Tu apa yang kata orang panggil kata gapo tu, orang panggil kata tak makan pun tak apa kalau Tuhan we kenyih. Tak makan pun tak apa kalau Tuhan we kenyih, tak minum pun tak dahaga kalau Tuhan we kenyih dah. Tapi nak tengok duit tak boleh kelipah, harta adik-beradik pun tak boleh kelipah. Yelah. Ni bukan. Orang panggil kata yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Kecek dengan mulut tapi apa yang dalam hati tak bukan. Hak ni kita tak boleh percaya. Waris juta sebagaimana kita buat dah misal, tak apa kita nak laba ke demo 50,000 sebulan. Demo duk saja pun tak apa, tak kena matang dah. Duk saja 50,000 waris juta. Kita pun nampak harap juga ke dia kecek pun pandai, nampak tak rupa pun nampak gemuk-gemuk molek. Nampak tu tak? Nampak muka pun kecil Allah Ta'ala sama, Rasulullah sama. Allah lagi sejuta. So, umpama tahu dalam sungatan ni dah. Beranyuk. Tu dia. Ni je lah dah. Jangan. Masalah duit. Jangan. Masalah hadis. Jangan. Buat mudah-mudah nah. Qur'an je memang nak kata apa tak boleh. Ni ayat Qur'an. Tak boleh kecil lalu dah. Tak boleh. Qur'an tak. Hingga Qur'an tu jadi Tuhan jaga sungguh. Tuhan jaga sendiri. Ada apa hadis ni Tuhan jaga juga tapi melalui halusi hak ulama-ulama terkadang kita tak ada nak kira lah kita. Baik. Wa nahwi dzalik. Dan seumpamanya. Banyak lagi cara-cara, nak sebut satu saja. Kama da'a Ma'mun ibn Ahmad al-Harawi. Sebagaimana mendakwa oleh Ma'mun anak Ahmad al-Harawi. Tu dia ni Imam Zahabi terjemahlah di dalam kitab Mizan al-I'tidal. Pada rakam berapa ni? 1951. Ni ya terjemah sini. Nama Ma'mun anak Ahmad As-Sulami Al-Harawi. Dia ni berkatanya Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala katakan dajjalun.
Dajjal. Oh berat ni, kena ni. Kalau ada orang ning dalam sanad hadis nah, ulama hukum kata hadis tu maudhu' serta merta lalu dah. Ni. Sebab gapo? Sebab orang royak ni ulama hukum kata dajjal. Ibnu Hibban apabila ia kata ya tajrih, mana kata dia itu kritik, bukan mudah. Kalau dia tak kritik, dia puji, ulama ada lagi dok kritik. Ulama ada lagi, Ibnu Hibban puji ni benarnya gini, gitu. Tapi apabila Ibnu Hibban kritik dalam bentuk balik kata nak mencela, tak kena kata banyak. Dia kata dajjal. Sebagaimana nakalnya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Mizanul I'tidal. Mizan al-I'tidal. Tu dia. Tak ada royak kata dia tu wafat mati bila. Tak ada royak. Gapo dia nak kata? Tengok. Ia kata kamadda'a Ma'mun ibn Ahmad al-Harawi ini annahu sami'a min Hisham bin Ammar. Dia dakwa kata dia dengar daripada seorang guru nama Hisham anak Ammar. Hisham anak Ammar ibnu Maisarah ibnu Aban As-Sulami dikenalkan Abul Walid dengan Abil Walid Ad-Dimashqi, orang Dimash, orang Syria lah, yang beranak pada tahun 153 Hijriah, meninggal pada tahun 245 Hijriah. Ini royak dengan cara nyata. Maka apabila Ma'mun tu, anak Ahmad Al-Harawi tu ngaku, nak ngaku tak payah. Mengaku, katakan kata dia ni dengar mengaji ambil hadis daripada Hisham ibni Ammar. Maka tanya, fasa'alahu al-Hafiz ibn Hibban. Maka apabila ia dakwa lagu tu, dakwa ni benda tak benar. Royak ni tanah semua. Mana tanah tak ada. Orang tua zaman tu. Tanah ada tak? Tak ada. Tak boleh. Kalau pergi jabat tanah jatuh. Hujah lagu tu jatuh. Tak dipegangkan oleh para ulama. Nampak tak? Tak dia ambil kira oleh kerajaan. Juga masalah agama. Orang tanya hadis Nabi ni. Orang tanya di mana ulama royak? Ada tu dalam kitab. Kitab mana? Kitab Bukhari ke Muslim ke Abu Daud ke Tirmizi ke Nasai, Ibnu Majah ke Muwatta' Imam Malik ke Musnad Imam Ahmad ke Sunan Ad-Darimi. Hadis ni Nabi royak semalam. Okey. Okey. Aku mimpi jumpa dengan Nabi royak semalam. Ada, okey. Bukan lagu tu Cara hadis tu bukan lagu tu. Bacalah kita hadis mana-mana pun. Masalah hadis kena dengar ulama hadis. Awak apa demo kena duk gi buka jalan lagu tu ratik? Kenapa? Kerana jalan nak cari habuai tu tak ada dah. Malaikat jalan tu. Untuk nak katuknya mata orang awam, orang hak tidaknya ada ilmu pengetahuan yang jelas tentang urusan agama, tetapi orang awam ni orang molek, orang betul benar, orang nak kepada kebaikan, ya turut. Sebab itulah Tuhan bakitkan ulama al-millah untuk nak jagakan agama dia supaya nak manusia itu dapat hujah daripada Allah Ta'ala melalui lidah-lidah ulama-ulama tersebut. Bukan hadis tu ya. Cara nak pilih hadis, cara kita nak terima hadis lagu ni gitu. Tu tak? Tu dia. Baik. Ni salah seorang daripada ulama millah seperti Imam Ibn Hibban. Dia tanya. Mulut ni tanya. Tanya kan? Mata dakhalta Syam? Sebab Hisham Ibn Ammar ni orang Syam. Orang Dimash. Jadi tok guru besar dalam negeri tu. Mung ni bukan orang anak tepat, orang luar.
Gi di negeri Syam bila? Mata dakhalta Syam? Bila mung hijrah gi kepada negeri Syam? Nisbah bagi orang luar, bukan anak tepat. Amor ni mari duduk sini ni lebih kurang 40 tahun dah. Reti di otak anak tepat tu kata dia ni orang luar. Lalu anak tepat tanya, mari tahu mana sini? Gitu dah. Nak win apa rupa? Mata dakhalta Syam? Bila masuk negeri Syam? Maka kata kan, katanya ya bahasa dia orang kita ni apabila dia ni tidak adanya bersih hati dia tu, dia tu baik ya. Cara tanya ulama ni ya bukan biasa juga. Lepas tu kita apabila dengar hak ni kita kena mikir dah lah. Cara kita nak guna ilmu tu macam mana. Sebab itulah ulama kata orang alim cepat ni dia pandai qiyas. Qiyas masalah. Ngaji pecah 10. Nampak tak tu? Tu. Sebab tu ulama kata dawamul hal muhal. Kena dah hajar semua ni dia bukan dia. Dia kena pandai mikir, pandai kira. Ulama goyak gini, kita mikir supaya masalah kita ngaji sorah tu lah. Mari nak sorah tu lepas tu ambil hak lain tak atas misal fa'ala laga apa nama tak. Lepas tu tasrih lagi barulah lacar di atas lidah. Supaya masalah ni. Bila masuk negeri Syam, qala maka katanya sanata 50 wa 200. Aku masuk negeri Syam ni tahun 50. Tahun 250 Hijriah. Ya goyak. Ya goyak. Pasal dia dah kita sandarkan satu perkara pada benda bukan-bukan ni. Kita ingat hak benar. Hak benar tu makna dia masuk negeri Syam itu tahun 250. Faqala lahu maka katanya maka katanya Pia Ibnu Hibban bagi Ma'mun anak Ahmad Al-Harawi tadi itu fa inna Hisyaman alladhi tarwi anhu mata sanah 245 makna kata Ma'mun, sesungguhnya Hisyam yang mung dakwa kata mung tak ambil hadis daripadanya meninggal pada tahun 245 Hijriah. Maknanya lagu mana? Maknanya Ma'mun ni masuk negeri Syam, sedangkan Hisyam itu hak ya dakwa kata dia ambil hadis daripadanya tu mati gidah 5 tahun. Mana nak jumpa? Sebab tu penting masalah tarikh mati, tarikh hidup, tarikh beranak, tarikh mengaji, tarikh menerima ilmu, penting. Situ sebagai hujah. Situ sebagai hujah. Baik. Faqal maka katanya hadza Hisyam ibnu Ammar akhir. Maka katanya Ma'mun, dia kata hak tu Hisyam ibnu Ammar hak lain. Hisyam ibnu Ammar hak lain. Tu dia. Ini isyarat klik kepada katakan, klik kepada masa kita duduk ni. Orang tu dia baca kitab-kitab sejarah. Tapi kalaulah orang tu hati dia itu tidak ada keikhlasan, dalam arti kata ia nak kepada habuan dunia yang tertentu, Allah Ta'ala lah yang lebih tahu dengan hati dia. Cuma kita tengok kepada lisanul hal,
keadaan suasana yang dia gerakkan hidup dia itu, terkadang dia itu ubah boleh sekarang lah ni. Nampak tu tak? Ubah boleh. So umpama kita kata nak misawi nampak yang ni, kita tak ada sokong deh, kita nak misawi nampak. So umpama kita kata orang suka tengok raya tu kan, malam-malam lepas mengorik nak baca azkar pun tak ada, tunggu raya tu. Tunggu nak tengok raya, tengok artis tu darah ni, artis ni, tengoklah. Nah, lalu orang zaman lo ni, zaman kita duk ni, nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyarfa'ana al-bala' wal waba' ni, tak boleh nak buatnya raya baru-baru. Pasti kena ambil raya hak dulu-dulu tadi itu, mari bos semula, mari masuk semula. Maka sengka orang hak tidak adanya cara, dia kata raya tu raya baru, sedangkan raya tu raya dulu dah. Maka dia kata hamba tengok raya tu pada tahun tu, bulan tu, dia tak tahu kata raya, dia tengok tu raya dulu, orang main buh pasal baru. Supaya ni apabila Ibn Hibban kata Hisham Ibn Ammar itu mati gila lama dah, yang makmum mau masuk mati belum pada mau masuk negeri Syam 5 tahun dah. Dia kata Hisham hak lain. Dia tak jatuh. Nampak? Ya pesen kata dia tak jatuh perkataan dia. Bahasa dia. Ni nak kita faham kata cara yang orang tak benar ni dia lagu ni. Tapi kita tengok kepada kesal daripada perkataan dia yang dia cakap itu gapo ratik berlaku. Situ pula. Dia nak kata dia ni Hisham tu hak dia royak kata Hisham tu Hisham yang lain. Ibn Hibban kata, Hisham hak mu dakwa tadi tu mati gi 5 tahun belum pada mu nak masuk negeri Syam. Kita tengok kata ya wari hadis itu hadis daripada dia. Hisham hak dia kata Hisham Ibn Ammar ni hak lain. Tengok ya wari hadis tu betul ke tak. Tengok pada kesal pula. Kalau dia tak mengaku balik tarikh, kita tengok kesal pula. Kesal yang keluar daripada perkataan dia, keluar daripada pengajian dia, keluar daripada hadis yang dia bawa datang, keluar daripada petua dia ke masalah, gapo kata. Di situ pula kena ukur. So orang ngaji agama ni seumpama orang ngaji bomo gue nak bantah kebatilan ini, Allah bukan satu cara. Jangan ada ingat kata kebatilan itu nak jadi dok itu depan kita boleh kita pegang gitu ya, tak licin hendak bukan. Nampak tu tak? Tu dia. Baik. Itu satu daripada cara kita nak tahu kata hadis itu hadis maudhu' ke macam mana. Hak ulama kita bawa datang. Ni semualah kitab-kitab mustalahil hadis semua sebut. Bukan sekadar ada dalam kitab Syekh Mustafa ni saja. Nah, kitab Tadribur Rawi, kitab Tawdih bagi San'ani, kitab Sakhawi, Fathul Mughis dan sebagainya ada belaka. Alamat-alamat hadis al-maudhu'. Ingatlah hadis maudhu' mana hadis palsu. Bukan hadis maudhu' mana tajuk, bukan. Nampak tu tak? Tu dia. Orang duk silap faham ni kitab maudhu'. Kitab maudhu'at, kitab maudhu'at duk skor kata kitab tajuk. Kitab tajuk gi buka tengok ni masalah ni, ni masalah ni. Dalam ni ulama buat hadis-hadis yang palsu. Bukan mana maudhu' mana tajuk. Nampak tu tak? Tajuk mana bahasa saya panggil huwaqa, bukan. Hadis plom, hadis palsu. Tu. Habis itu. Nah. Kemudian yang ketiga, qara'inu fir rawi awil marwi au fihi ma ma'an. Qara'in. Apa makna qara'in? Makna perkara yang menunjuk di atas maksud.
supaya kita kata cakap pe manusia tu, kalau kita tengok susunan cakap pe, ia ada qara'in, ada qarinah yang menunjuk kata orang cakap tu nak gapo. Kita dengar reti supaya kita tengok atau orang senyum lagu ning tunjuk ke di atas dia itu benar, senyum lagu ning tunjuk ke di atas dia tak benar. Senyum belaka supaya masalah teriak tu lah. Teriak kerana sedih, suku. Teriak kerana mujur, suku. Nampak tu tak? Ya banyak orang panggil tunjuk ke tu. Maka dalam perkataan tu ya ada qara'in. Makna apa qara'in? Makna maksud pada ar-rawi, pada diri orang yang hadis. Maksud dia, tujuan dia. Awil marwi ataupun benda hak ya rayak mari. Tuai hak rayak dengan perkara hak kena rayak. Gapo tuai hak rayak dengan perkara hak kena rayak? Gini, orang rayak hadis, rayak akan hadis. Faham lagi? Kita ni makan nasi tu kena makan. Nampak tak tu? Ya ada perkara tadi. Tuai hak rayak hadis tu, mana hadis hak ya rayak? Ni hadis hak ya rayak. Ada qara'in, ada tunjuk ke pada rawi orang rayak hadis ataupun benda hak kena rayak, au fihi ma ma'an, ataupun ada dua-dua. Terkadang ada pada orang rayak satu, tak ada pada orang perkara hak kena rayak, itu hadis. Terkadang ada pada hadis, tak ada pada orang, terkadang ada dua-dua. Seperti apa? Ni hadis ni masyhur, hadis plesu lah ni masyhur. Kalau kita pergi tengok, hadis mana? Kal Hanafi, seperti orang Hanafi. Orang Hanafi mana orang nisbah diri kepada Imam Abi Hanifah dalam masalah fiqh. Alladhi yarwi hadithan fi dhammi Syafi'i, yang dia itu meriwayatkan akan hadis pada nak mencelakan Imam Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i. Wathana ala Abi Hanifah, dan nak puji di atas Imam Abi Hanifah. Ya orang alire mazhab Hanafi. Alire mazhab Hanafi, ya rayak satu hadis. Hadis gapo? Hadis nak celakan Imam Syafi'i. Nak cela makna kata nak mempelekehkan, nak metuduhkan, nak memunuhkan maruah. Katalah. Itu makna dzam, cela akan Imam Asy-Syafi'i, dan nak pujinya Imam Abi Hanifah. Ada sungguh? Ya, ada sungguh dalam sejarah. Ada sungguh perkara ni dalam sejarah. Bukan benda hak yang khayal-khayal ada. Ni nak royak kata mazhab dalam Islam kita ni ada orang hak umpama kata telajak. Nampak tu dah, hak kelajak ni ya ada. Tak kira lah tulis ni ada belakang hak kelajak. Hak kelajak ni lah kita kena mempertahankan. Jangan ambil mereka itu jadi duduk di atas apa yang kata tempat yang tak sesuai bagi dia. Kerana mereka ni memunuhkan. Faham tu tak? Bukan doa tahu pak mazhab dulu ni satu molek tak ada celah lagi mari. Ada. Sampai ke balik Abu Hanifah ni, orang hak balik Imam Abi Hanifah ni, orang dia bukan diri tua tok guru tu, anak murid tu dah jadi tu. Sampai petua tak boleh jual air kepada Fuad Syafi'i, air tak boleh. Nak jual air minum, air untuk ambil air semaya ke apa, tak boleh. Tak ikut mungkuh semaya. Sebab tu ulama sunnah kita ya nak heret semula. Tak boleh buat lagu tu sama-sama orang Islam kita semaya belakang tu imam sore badan. Tu dia. Maka ada lagi bakar-bakar hak pesan kata tak say kita nak semaya suku hak kita. Ya ada. Ya bahasa dia. Ya berbakar-bakar juga muka ni. Nampak tu tak? Tu dia. Baik. Nya katalah mana? Abu Hanif apa nama orang hak ikut imam Abu Hanifah ni nak celakan Imam Syafi'i dan nak akaknya Imam Abu Hanifah ni, ya katalah mana? Yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idris adarram ala ummati min iblis. Ya Allah, wadih plesu.
Nak orang benci terhadap Imam Syafi'i dan mazhab yang dibawakan oleh Imam Syafi'i, dia orang Abu Hanifah. Balik pihak kaki dok leknong. Ya buat satu hadis. Untuk apa? Untuk nak orang benci Imam Syafi'i. Lagu mana? Selagi ada di dalam umat aku. Dia kata qala Rasulullah. Kena wa'ri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena wa'ri. Sebab itulah orang apabila dia jadi kelajak tadi itu ni akibat ni. Kelajak nak puja berdoa tok guru kita sampai kawat hadis pelesu nak pelekeh tok guru lain. Jelah dah. Ni sebab tu tubik jadi apa nama kemunduran di dalam agama Islam. Kita orang duk kerja kerajaan, duk kerja dengan cara yang luah hati. Nampak tak? Nampak kebaikan manusia gitu gini. Kita tak terasa benar-benar lagu ni. Tapi orang hadut dalam media agama sendiri ni, hak penyakit pesening ni, ya ada. Buat hadis untuk nak celahkan orang lain. Untuk nak heretkan apa nama kesikatan, kepercayaan, maruah dia turun dok bawah. Buat hadis pelesu mari. Katakan selagi akan ada dalam umatku ni dia kata ke Nabi. Dia kata Nabi kata. Sebenarnya Nabi kata tak kata. Maka ada orang zaman kita ni royak atas hadis hak dibuatkan, hak kita dengar lafaz ni sahih. Nampak tu tak? Ada. Kita nanti majlis lain ada. Kita majlis lain. Ada. Hak besing Hanafi, hak besing tu ada lagi. Tentu dah ulama dengan cara seluruh sebulak suara kata ni bukan hadis. Tak ada khilaf walaupun sore. Tapi ia mai khilaf. Nak ayat atas saya doa ni siapa akan membawa pada jadi kelajak tubik daripada apa tubik daripada garis. Saya lah kan siapa kata gerak semaya subuh. Hatu nak jijak kepala kita tu. Tu je lah dah. Saya lah kanak perempuan siapa kata suruh buat apa sekarang. Kita kena jadi hamba dia. Hidup mah orang hamba. Jadi anak menantu orang. Sebab apa? Tarbiyah kita saya berdoa. Tak kena lah tu. Rajulun, seorang lelaki, yuqalu lahu, dipanggil, dikenalkan dia itu Muhammad ibnu Idris. Muhammad ibnu Idris Imam Syafi'i lah. Adarra ala ummati min iblis. Lebih dahsyat di atas umat aku, lebih mudarat di atas umat aku daripada iblis lagi. Ya Allah. Rahimakallahu ya Imam Muhammad ibni Idris wa rafa'aka wa rafa'allahu darajataka fid dunya wal akhirah. Ni. Royak kata Nabi kata Imam Syafi'i ini lebih bahaya terhadap umat dia daripada iblis. La ilaha illallah. Ni. Buat hadis. Maka orang dengar tadi itu daripada hak Hanifah, Abu Hanifah tu, hak pesen duk atas bantas hak kena, hak tak ada kelajak tu. Bukan dia kecik lagu ni. Tapi hak pesen hak pejam mata, hak pesen kata tak boleh. Ambo kenalah ni, tak boleh terima hak dah hak lain. Dia kata hadis ni sahih. Tu. Noyak kata manusia kita dia duduklah tu. Tu manusia dia duduklah tu. Nak buat kan? Hak kita pun kena royak, hak dia pun tahan hak dia kata, ya Allah hadis ni. Ya kot tu. Maka kita tak. Sebab tu kena ada ulama milah ni kena ramai. Ramai dah tapi pakat kena buat kerja pula. Supaya takutnya satu hari ya Allah Subhanahu wa taala akan soalkan kita sedangkan kita ada ilmu pengetahuan, tak ada buat kerja bantu agama Tuhan sini, Tuhan soyak mulut kita tak pandai. Tuhan soyak sungguh. Tak kira kita nak lebih mana, kita hamba dia. Nampak tu tak? Kita hamba dia. Lepas tu dia kata wa Abu Hanifah siraju ummati. Tambah lagi hadis, dan Imam Abu Hanifah tu, dan Abu Hanifah adalah lampu bagi umat aku. Tak ada apa dah. Imam Syafi'i ini lebih teruk lebih mudarat di atas umat aku lebih pada iblis. Imam Abu Hanifah ni adalah lampu bagi umat aku. Tak ada apa.
tepuk bagi orang hak mano, orang hak pesing teruk-teruk tu lah, orang pesing tak buka tu. Sebab itulah kita royak dah di antara gapo, di antara ahli sunnah dan bukan ahli sunnah, bezanya mana? Bezanya ahli sunnah ya cari dulu benar-benar kamar dia ikut, kamar dia pegang. Ada pun orang bukan ahli sunnah, walaupun nak lagu mana pun dia pegang dulu, kemudian dia cari orang pegang supaya ngaya ni. Gitu. Ikut jumpa hadis ke jumpa manusia ke jumpa gapo nama orang bantu hak dia pegang ni, apa dia kata. Kalau ulahnya mari orang tadi itu hendak le kumpul le ya sendiri royak tak supang dia pegang, ya wa tu baik. Hatu pan ahli batil. Ahli batil, ahli ahwa, ahli bidah, ya duklah tu. Tengok. Ya pegang lagu mana, haya cari, nak supang dia cari. Orang mana pun tak apa, kecek sepah orang kita. Selama mana orang tu kecek tak supang haya pegang, walaupun dia puja, walaupun dia akik pak langit tujuh, pun kecek tak supang, ya wa tu baik. Kita ahli sunnah bukan lagu tu, ahli hak bukan lagu tu. Ambil benar-benar walaupun daripada mana orang pun. Beza di antara kita dengan mereka ini, ni tepat. Adalah buku, adalah sejarah ni, benar bukan benar khaya-khaya, ada royak. Nampak tu tak? Tak panjang dah. Au ghairi dhalik, ataupun lain daripada tu. Raja' ta'liq Syekh Ahmad Ibni Syakir Al-Ba'ith Al-Hafiz. Nak panjang, tengoklah ta'liq mana kata huraya lagi tu bagi Syekh Ahmad Syakir Al-Azhari rahimahullah ta'ala di atas Ba'ith Al-Hafiz, syarah bagi Mukhtasar Ulumil Hadis bagi Imam Ibni Kathir rahimahullahu ta'ala. Yang keempat, rikakatul lafzi wa fasadul ma'na wa mujazafatul fahishah. Lafaz hak guna tadi itu rikakah, lemah. Lafaz tu lemah, punuhnya makna, dan mujazafatul fahishah. Makna kata kana, makna bercakap yang kita orang ada akal fikirnya tak boleh nak terima. Orang tak cakap lagu ni. Bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana hadis dusta, siapa dia mutaah satu kali, dia pangkat sama dengan dia? Dengan Husain. Mutaah dua kali, pangkat sama dengan Hasan. Mutaah tiga kali, sama dengan Fatimah. Muta'ah 4 kali sama dengan Sayyidina Ali, muta'ah 5 kali sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah muta'ah. Ada hadis-hadis pelsu umpama tu. Lafaz dia lemah, makna dia punah, dan kita dengar orang berakal tak kecek lagu tu. Tiap-tiap kali mani junuknya daripada orang muta'ah ni, satu titik ni apung dosa 70 tahun. Okey. Ni benda-benda yang orang yang berakal tak boleh nak terima. Tu tak? Nikah muta'ah tak ada beza lah dengan hak biasa yang dia jual biasa tu lah. Jual orang tu. Azakumullah. Tu dia. Itu kita dengar gapo lagu tu. InsyaAllah kita akan bawa data lafaz-lafaz dia pada tempat yang lain. Ini kita nak ayat alamat-alamat dia. Tengok pada masa tu banyak dah kita ambil. Yang kelima akhir, mukhalafatun sarihun lima warada fil kitab was sunnati sahihah. Menyalahi yang nyata-nyata bagi barang yang datang. Mana barang mana hadis yang datang di dalam Al-Quran dan datanya di dalam hadis yang sahih. Menyalahi mata dia tu, lafaz dia tu menyalahi bagi Quran, menyalahi bagi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seumpama hadis yang kata siapa dia baca Quran, baca Fatihah belakang tu imi penuh mulut dia dengan api, mana tak bukan. Hadis itu menyalahi. Kata itu menyalahi dengan Al-Quran, menyalahi dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Fa idza wujida syai'un min dzalika wajaba al-bahthu wa wara al-hadits bidiqqatin hatta naqifa ala haqiqatihi. Maka apabila didapati sesuatu daripada dimakian itu benar sebut 5 perkara saat ni, nascaya wajib kita bahas belakang daripada hadis. Mana kata kita kena turun, kena pakai masa, kena cek, kena periksa, kena buat kaji. Ni kerja bagi orang ngaji nah. Hei orang ngaji hadis, hei orang yang talaki ilmu daripada ulama hadis yang ada di negara ni, ini ni kerja kamu. Ini ni adalah amanah kamu. Ini ni adalah kewajipan kamu yang kamu akan kena jawab depan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita nego sepakat lupa mata lamat hak kita mengaji agama. Jangan kita buat kebun sampai kita lupa mata lamat hak kita hak asal. Jangan kita duduk dengan anak isteri sampai kita lupa mata lamat hak asal. Tuhan akan tanya kita dan kita akan jawab jawapan itu depan Tuhan. Saya yakin kata dalam negara kita ni ramai orang ngaji hadis yang keluar daripada jamiah ataupun hadis yang sakut paut dengan hadis, terutama cara kaji. Hak syarah tu tak apa dah, alhamdulillah ramai dah, tapi cara nak kaji tu, nak ayat itu hadis, ini lagu mana ni, tu dia kerja kamu. Yang kamu mengaji ni, kita nak royak pada orang mengaji. Yang kamu mengaji cara nak pilih sanad, panggil dirasat al-asani. Yang kamu mengaji jarh wa ta'dil, cara nak pilih orang royak hadis. Yang kamu mengaji tentang ilalil hadis, tentang penyakit-penyakit hadis, di mana kamu? Daripada yang kamu mengaji mari itu, di mana kamu buat kerja tentang ini masalah kepada ummah. Oleh kita kena buat kerja. Sekadar kita mampu, sekadar kita kuasa. Kalau kita kata hamba tak kuasa, kamu tak akan kelubih-kelubih keluar tubik daripada jamiah hadis, tak kuasa. Nak najah ngaji lagu mana kalau kamu tu tidak ada kebolehan langsung, tak boleh nak jadi. Kalau Tuhan tanya, kalau ni hamba tanya, kalau tak Tuhan tanya, kita nak jawab lagu mana. Sebab tu kena takut, ittaqullah ayyuhan nas, tentang ilmu masalah ni. Marilah kita sama-sama kembali klik pakak-pakak kita buat kerja. Nah, wajabal bahthu wara al hadis bidiqqah, dengan halusi, hatta naqifa ala haqiqatihi, sehingga kita boleh berhenti di atas hakikat dia hak sungguh. Kata macam mana hadis ni hadis Nabi sungguh ke tak? Apabila kita buat kerja lagu tu, insya-Allah kerja kita akan naik target, kebun kita akan subur, anak bini kita, keluarga kita akan jadi sejahtera hidup, bahagia molek dunia, lagi lebih-lebih lagi di hari akhirat nanti. Kenapa? Kerana kita tunai apa yang Allah Subhanahu wa taala beri amanah kepada kita. Sekadar itulah dulu nah, insya-Allah pada perjumpaan ni, insya-Allah pada hadis itu, pada soalan yang seterusnya, hal tajuzu riwayatul hadisil maudhu', adakah harus kita nak riwayatkan hadis hak palsu? Mai kita tengok pula kata ulama nak jawab macam mana. Kita tengok hadis, kita berasa dah kata hadis ni Nabi tak kecek lagu ni. Kita riwayat juga apa hukum. Nampak tak apa hukum? Lagu mana? Tindak kelak agama kita tu tara mana? Itu tepat yang kita kena mari tengok pula sekali lagi pada perjumpaan kita yang lagi akan datang. Nampak tu tak? Insya-Allah jalla wa ala. Maka pada hari ini sekadar inilah dulu. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.